Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin oleh Allah kita dapat bersama lagi pada pagi ini, besok malam pagi ini. InsyaAllah ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah, diberikan kefahaman tentang ilmu, kita mampu untuk beramal dengannya insyaAllah, dan subhanallah menjadi manfaat kepada kita untuk kita melangkah masuk ke syurga Allah nanti ketika berada dalam mahsyar. Tuan-tuan puan-puan sekalian, insyaAllah ni anak-anak saya duduk di Darul Hadith Al-Ustaz bersama dengan Syekh Zainul Asri. Alhamdulillah, salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang ni umur 9, seorang tu umur 11. Ni anak baru 7. Maklum saja. Subhanallah. Jadi insyaAllah alhamdulillah, mereka ni di antara program di Darul Hadith tu, mereka banyak berselawat kepada Nabi SAW. Program mereka setiap malam sebelum tidur pun mereka akan berqasidah berselawat. Dan subhanallah, salli ala sayyidina perempuan, anak-anak Darul Hadith ni yang mimpi jumpa Rasulullah tu biasa. Esok abang kata mimpi, kalau mimpi jumpa Rasulullah tu biasa. Dan dalam satu majlis pernah subhanallah salli ala Muhammad, dalam satu daripada qasidah tu, tiba-tiba salah seorang daripada budak, daripada anak tu, anak Darul Hadith yang kecil tu, subhanallah Muhammad, nampak Rasulullah masuk dalam majlis, duduk dalam majlis qasidah sebab dia seorang je nampak. Nangis dia, subhanallah. Baik guru dia tanya pasal apa menangis tu semua, dia kata dia nampak tu cerita tentang lelaki itu tu Rasulullah hadir dalam majlis qasidah tersebut, subhanallah. Siapa pasal tiap-tiap hari duk baca hadis, tiap-tiap hari duk hafal hadis, tiap-tiap hari duk ulang-ulang perkataan Nabi SAW. Dan sekalian masalah yang saya ingat, kita nanti mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW. Kita sangat-sangat mengharapkan syafaat Nabi SAW. Tak ada orang yang boleh tolong kita nanti di pada mahsyar lebih hebat, lebih mulia, lebih hebat daripada Nabi SAW, yang akan bagi syafaat yang utama. Nabi SAW bangkit di pada mahsyar nanti, orang yang pertama yang bangkit adalah Nabi SAW. Habis bumi hancur semua dan masalah Muhammad. Lepas tu malaikat Jibril pergi cari dekat mana yang kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari dekat mana kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, tanya di bumi, wahai bumi, mana kuburnya Muhammad? Nabi kata apa? Jibril, tak nampak kat kamu ni? Tak ada apa dah aku ni, bangunan tak ada pokok-pokok, tak ada bukit-bukit, semua tak ada. Aku pun tak tahu dekat mana kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Israfil panggil dengan satu panggilan yang cukup mulia, yang cukup indah, yang cukup merdu. Keluarlah cahaya daripada bumi, keluar terus sampai ke langit. Terbongkarlah bumi, bangkitlah insan yang pertama bangkit selepas berlakunya kiamat, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun hari tersebut, pandang kiri, pandang kanan, tengok kiri, tengok kanan, apa pun tak ada ni. Subhanallah, wahai Jibril, hari apa kali ni, hari apa kali ni? Bila hari kiamat ya Rasulullah. Hari ni ada orang akan masuk syurga, ada orang akan masuk neraka. Subhanallah, Nabi menangis. Tangisan Nabi yang pertama, buang hapuk di atas kepala dia, buang hapuk di janggut dia. Di manakah janji kamu wahai Jibril? Tak nampakkah kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak nampak ni? Kami bawa bendera-bendera kepujian daripada syurga untuk sambut kamu. Kami bawa baju-baju yang indah daripada syurga untuk sambut kamu pada hari ini. Bawa ni semua ni keindahan. Tak nampak kamu? Bukan ni yang aku minta ni, bukan ini yang aku mau ni, bukan ini yang aku tanya. Di mana umat aku? Di mana umatku? Hari ini ni aku nak syafaat depa. Hari ini ni aku nak tolong depa. Subhanallah. Nabi bangkit daripada mahsyar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Soalan pertama yang Nabi tanya siapa? Kita. Waktu Nabi nak wafat tu, waktu Nabi kalam terakhir Nabi SAW, siapa dia? Kita. Subhanallah, muslimat tuan-tuan puan-puan sekalian. Nabi bangun daripada mahsyar, mula-mula sekali tanya nak tolong kita. Subhanallah, mengharapkan syafaat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW akan duduk bersama dengan Nabi nanti. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam kelompok itu insyaAllah. Dan di antara cara kita nak berselawat ni tuan-tuan, ialah berqasidah. Qasidah, alun-alun qasidah. Lah ni tukar lah. Ni orang tak dengar dah lah ni lagu-lagu apa, lagu-lagu Sinar FM, muzik retro terbaik. Tak ada nak dengar kan.
Tidak sidang. InsyaAllah membahas sekalian, kita pun saya rasa insyaAllah kita yang depan mengaji dengan Pak Si ni biasa-biasa dengan khasidah. Jadi subhanallah, mari kita sama-sama mengalunkan khasidah-khasidah yang disampaikan oleh anak-anak kita ni. Oh tunggu sekejap. Baru nak channel begitu tu, belum channel lagi. Baik, kita sambung kisah yang akan berlaku di padang mahsyar nanti. Baik, subhanallah. Waktu tu tuan-tuan perempuan sekalian, Nabi SAW bangun. Ada Buraq dengan Nabi SAW. Dipendekkan cerita tuan-tuan, subhanallah sholli ala sayyidina Muhammad. Malaikat Israfil tiup sangkakala selepas itu, sangkakala yang kedua. Selepas malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, tuan-tuan, turun hujan. Malaikat Israfil kata, wahai jiwa-jiwa yang berada dalam perut-perut ikan, wahai jiwa-jiwa yang berada dalam perut-perut binatang buas, pada dalam tanah, bangun kamu, bangun pada hari ini. Turun air hujan seperti pekatnya air mani lelaki turun. Kita yang tinggal tulang sulbi waktu tu, ini tulang sulbi kita, tulang sulbi, tulang belakang kita kan, ujung tu ada tulang sulbi kecil. Tulang ni tuan-tuan yang ada, yang ni semua cok beda. Kemudian tumbuh daripada situ tuan-tuan tulang, tumbuh daripada situ daging, tumbuh urat, tumbuh isi, tumbuh kulit, tumbuh jadi kita macam ni. Masalah kita di padang mahsyar nanti perempuan, kita bangkit macam ni. Bangkit macam ni macam mana? Bangkit yang kalau kita cubit sakit, kalau luka berdarah, kalau lapar, kalau tak makan lapar, tak minum dahaga. Macam ni keadaan. Itu kata ulama. Susahnya nanti di padang mahsyar bila kita bangkit macam tu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nak makan lapar, tak ada benda nak makan. Kalau kena azab sakit, subhanallah sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi naik Buraq. Cerita ni, Nabi naik Buraq. Tengok sekelompok manusia. Wahai Jibril, itu umatku ke? Bukan, itu bukan umat kamu. Ni ikut umat aku ni. Ni bukan umat kamu. Ni bukan umat kamu. Mana umatku ni Jibril? Mana umatku? Umat kamu lemah, umat kamu kecil, umat kamu tu jauh. Mereka menanggung dosa-dosa di belakang-belakang mereka, menanggung dosa-dosa di belakang mereka. Semua kita lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita duduk berimpun di padang mahsyar itu ribuan tahun, puluhan ribuan tahun kata ulama. Matahari duduk sedikit atas kepala, hangat. Peluh ni sampai ada yang tenggelam, sampai ada kita bersesak-sesak sampai berpijak-pijak atas kaki masing-masing. Subhanallah, puan sekalian. Nah, waktu tu sangat seksa hidup. Lapar tak mati-mati dah, lapar tak mati. Sakit, lapar sangat. Dahaga sangat-sangat. Subhanallah sholli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan sekalian, dah beribu tahun duduk dalam keadaan seksa macam tu. Akhirnya apa? Akhirnya bergerak, kita bergerak. Pergi cari siapa boleh tolong kita. Bergerak pergi cari Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh, aku tak boleh tolong pasal aku pernah buat silap. Pergi cari pemalu dengan Allah, pergi cari boleh. Kita pergi cari, jumpa pula Nabi Ibrahim, pergi jumpa pula Nabi Musa, pergi jumpa pula Nabi Isa. Semua tak mau tolong kita. Tak gamak nak tolong. Sebab pernah buat silap dengan Allah, malu dengan Allah. Sallallahu. Akhirnya pergi jumpa, nampak Nabi SAW, kita berjalan. Jumpa waktu tu tuan-tuan sekalian, Khadijah duduk subhanallah dengan Fatimah, dengan Maryam tengah duduk berimpun. Tengok kita ni macam layang-layang putus tali kita lah. Belilau tak tahu arah nak pergi mana, pergi sana pergi sini. Apa semua. Kata Maryam, tu Muhammad, wahai Muhammad tu, tak nampak tu siapa tu, umat kamu tu, kesian dekat babi, tengok dekat. Nabi SAW naik atas mimbar, wahai umatku, mai dekat aku, mai sini. Kamu tak jumpa aku, tapi aku tak pernah lupa kamu, kata Nabi Muhammad SAW. Tak pernah lupa, mai dekat aku. Kita pun semua berimpun, pergi jumpa kepada Nabi Rasulullah, tolong kami Rasulullah, kami susah hari ni, tolonglah. Sampai ada di kalangan ahli mahsyar yang pergi jumpa Allah. Ya Allah, bagi kami masuk neraka tu dah tak sanggup dah duduk dekat padang mahsyar. Seksa sangat. Subhanallah wassalam. Tuan-tuan, Nabi SAW sujud kepada Allah, minta supaya apa? Allah bagi peluang untuk dia tolong umat dia. Allah kata apa? Bangun wahai Muhammad, kamu syafaatlah umat kamu tu, dan saya aku akan perkenankan. Tuan-tuan, Nabi lah orang yang paling sibuk waktu kita melintas di tiang sirat. Sekejap lari sana, sekejap lari sini, video sana, umat dia jatuh, gayut pula sana, lari tu sana, tolong angkat tangan, bonek atas, bagi syafaat lepas habis surah.
Kali belakang tengok pula tu jatuh pula sana, lari belakang pula apa semua. Nabi SAW orang yang paling sibuk waktu kita melintas di akhirat. Orang macam tu tuan-tuan sanggup bersusah payah untuk kita, subhanallah. Tiba-tiba waktu kita duduk di dunia ni, dapat segala nikmat, duduk dengan rumah yang hebat, dengan suami, dengan anak-anak yang hebat, apa semua, tuan-tuan lupa dengan Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, masalah selamat, banyakkan selawat kepada Nabi. Biar kita ni, mulut kita ni, lidah kita ni selawat saja selalu. Selawat je. Berapa sikit Allah proses. Berapa sikit Allah proses. Berapa sikit. Ingat tu kita dulu macam tu lah. Berapa sikit selawat. Selawat ni lah tuan-tuan yang membantu untuk apa, subhanallah, membantu dimakbulkan doa. InsyaAllah. Tuan-tuan, selawat ini juga lah insyaAllah. Kalau kita dengan berkat selawat ni, kita ada masalah, Allah lapakkan kita. Dengan berkat selawat ni, subhanallah, kita duduk dalam sakit, Allah sembuhkan kita. Ada kisah tentang selawat Jalaliyah. Nabiyuna Rasulullah. Betul? Tak? Subhanallah, kisah ulama. Salah seorang daripada keluarga dia kena elektrik shock. Budak. Jadi subhanallah sakit, pakai nak bawa ke hospital, tak payah bawa hospital tu. Bagi anak-anak apa semua, pakai selawat Jalaliyah tak? Allah bagi sembuh, alhamdulillah, insyaAllah, dengan berkat selawat. Baik, tuan-tuan sekalian, mari kita dengar sikit daripada selawat Nabi SAW. Antaranya kita akan subhanallah wassallallahu alaihi Muhammad, salawat tabibiyah, insyaAllah, kawan tabibiyah. Kemudian masalah semat lagi solatun, atau insyaAllah beberapa selawat. Saya kira nak tutup lagi sekali kita. Masih dah ada sekali, insyaAllah. Boleh lah? Silakan lah. Kita sampai. Boleh. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Sallallahu alaihi wasallam.
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Sambung iklan kemudian. Alhamdulillah kita sambung pengajian kitab kita ya, dalam kita masuk bab istinja. Masuk bab istinja. Kita lepas dari itu bincang tentang 3 jenis najis. Yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis muhaffafah. Ingat berat ringan dulu. Bunyinya berat, maksudnya berat. Bunyinya ringan, maksudnya ringan. Bunyi tengah-tengah, maksudnya tengah. Betul. Tu, baik. Selesai yang tu, kita masuk dalam bab istinja. Istinja ni apa? Istinja ni ialah menghilangkan najis yang terdapat pada kemaluan selepas membuang air kecil dan air besar. Lepas kita buang air kecil, buang air besar, tuan-tuan, Ustaz Syamad, cara kita nak bersihkan tu dia panggil istinja. Baik, Ustaz Syamad. Tuan-tuan, hukumnya wajib sama ada dengan air atau dengan batu, tetapi kedua-duanya sekali adalah lebih afdal. Tuan-tuan, yang pertama dia kata beristinja dengan batu. Istinja dengan batu, subhanallah. Pelik kita tak nampak lagu tu, tapi boleh lah. Boleh. Allah subhanallah, hari tu saya pergi Selangor tuan-tuan kan, kat sebelum pilihan raya ni, Selangor. Tak ada air. Hujan tiap-tiap hari. Ketampuan yang apa cerita? Hujan tiap-tiap hari tak payah, tak ada. Subhanallah, duduk dalam rumah tak ada air. Subhanallah, tuan-tuan. Habis tu buat macam mana? Ustaz dia kata basuh dengan tisu. Dengan tisu. Kita pun dah berasa air banyak tuan-tuan sekalian, main satu hari air tak ada pun nak. Kalau basuh dengan tisu tu boleh tak? Ustaz dia kata beristinja dengan batu atau dengan alat-alat yang lain yang keras seperti kulit kayu dan sebagainya begitu jarang diamalkan pada kemudahan air yang luas di Malaysia. Walau bagaimanapun kadang-kadang terpaksa menggunakan batu jika berlaku kemarau dan air sukar diperolehi. Tuan-tuan dan sekalian, batu itu salah satu. Boleh juga kita guna benda yang lain, benda kesat yang lain. Kain ke, kan, Muslimat. Apa lagi tuan-tuan sekalian? Apa? Benda-benda kesat, daun ke, kan? Dinding ke, dinding. Masuk. Sehingga dekat share dengan mana, kan? Subhanallah. Kecil-kecil ayat tak ada. Ayat tak ada, subhanallah. Tengok palung kita dulu kat dinding buat macam ni. Macam cerita Mr. Bean. Subhanallah. Boleh. Puan-puan sekalian, batu kadang-kadang kita juga boleh guna apa? Tisu boleh. Tisu, pasal apa? Kesat. Nak buat lagu mana? Kepai tisu dia elok. Ada tisu tak ni? Supaya kita dapat demo. Tak tunjuk lah, nak tunjuk macam mana tisu tu saja lah. Gulung tisu tu elok, bagi jadi macam apa? Macam tisu, macam batu tu kan? Subhanallah. Ambil tiga. Ambil. Saya ada buat demo ni tunjuk. Nak tunjuk balut tisu je lah, bukan tisu lebih. Ni tisu, subhanallah. Gulung bagi jadi macam ni. Jadi macam batu lah tak? Kurang kita sekalian. Bersihkan tempat keluar najis. Bersih tempat keluar najis tu. Gosok yang pertama, kemudian ambil yang baru pula gosok yang kedua, ambil baru pula gosok yang ketiga. Sama ada kecil depan tu ataupun yang besar, maksudnya di dekat tempat keluar najis. Sebab tu, tuan-tuan sekalian. Boleh. Pi masjid. Pi masjid pula. Pi berhenti dekat share dekat mana kan? Tengok ayat tak ada. Subhanallah. Nampak macam mana? Tengok lambat ada tisu. Boleh tak? Guna tisu pun semua. Lepas tu pi semayang. Guna tisu, bersih pun semua. Lepas tu pi semayang. Boleh tak? Boleh tak? Ada bersih boleh tak? Boleh. Tapi kena ambil semayang dulu lah. Dah cerita tak apa je. Basuh guna tisu, bersih, yakin bersih dah basuh. Paling minimum 3 kali basuh. Paling kurang 3 kali basuh 3 kali. Tak puas hati lagi, basuh 3, 4, 5, 6, 7 kali pun, 10 kali pun basuh. Lepas tu pergi sembahyang, ambil wudu pergi sembahyang. Boleh tak? Boleh tak? Cerita tak ada ayat ni. Boleh. Lepas tu dah ni. Dia berhenti kat share ni. Lepas tu dia guna tisu. Share tak ada ayat ni. Lepas tu dia pergi petrik, singgah
pergi semayang kat masjid. Ambil wudu kan? Tak basuh pun, tak basuh lagi sekali pun, tak basuh lagi. Ambil wudu, lepas tu pergi semayang. Boleh tak? Boleh tak semayang? Boleh tak? Jawapan dia boleh. Boleh saja, cuma kita tak puas. Kita tak puas, tak tentu boleh jatuh hukum. Allah. Tapi kalau pergi basuh tu lebih Allah. Cukup memadai dah. Air batu sahaja pun boleh memadai dah. Subhanallah. Boleh, tak ada masalah apa. Cuma kita jangan tak puas. Kita tak biasa macam tu. Faham tak? Jadi subhanallah muslimat boleh sah dalam sembahyang. Boleh guna tisu saja insya-Allah benda sekalian. Baik, yang dia kata apa? Tapi syarat kalau nak guna tisu ni ataupun nak guna batu ni tuan-tuan, ada syarat dia. Syarat dia subhanallah, najis itu tidak beralih daripada tempat asal, najis itu masih belum kering dan tidak ada benda-benda asing yang melekat di kemaluan. Dia kata apa? Yang pindah tempat asal tu apa? Kena tempat lain. Tak kena tempat lain macam apa? Dia bukan sakit perut. Sakit perut. Saya tak gamak nak sebut, tapi dia lah tu. Sampai kena meleleh pun semua tu tak boleh lah. Jadi susah nak bersihkan. Ini cerita yang normal je lah ni. Yang normal ni bukan tak normal ni, yang normal tu je. Faham lah. Yang kedua, dia tu masih belum kering. Ni dah biar dah setengah jam lah baru duduk biar. Dia tak edit lah, dah kering lah. Yang ketiga, subhanallah, tak ada benda lain yang melekat dekat tu melainkan najis sahaja. Baik, subhanallah. Beristinja dengan batu hendaklah wajib, dia kata, dengan 3 kali sapu walaupun mengguna batu yang sama, tetapi boleh menggunakan 3 penjuru. Boleh guna batu yang sama tapi guna 3 penjuru. Sekiranya masih belum bersih, wajib diulang sehingga benar-benar bersih. Jadi subhanallah, kalau kita guna tisu tak boleh lah sebab dia tak ada pucu. Kita kena guna 3 tisu. Faham tak? Paling kurang, paling minimum 3. Saya tak cerita banyak pasal batu, pasal apa? Pasal jarang sangat kita kutip batu dan istinja dan tisu duduk ada. Ayam tak ada, tisu dia ada, apa tak? Melay lah kalau duduk setengah pada pasir, kan duduk kat mana hutan, kan tak ada, memang tak ada ayam, tak ada tisu, aku boleh cerita. Tapi biasanya subhanallah, kalau tak ada ayam kita pergi cari tisu lah, subhanallah. Jadi kalau tisu ni paling kurang kita kena guna 3 kali bersih minimum. Wajib 3 kali. 1 buang, 2 buang, 3 buang. Faham tak? Paling kurang. Kemudian usaha Zaman rasa tak puas lagi, rasa tak bersih lagi, buat yang keempat, buat yang kelima sampai rasa betul-betul bersih. Lepas tu boleh pergi semayang tak? Boleh dah, boleh bawa untuk pergi semayang. Sebab apa? Sebab guna batu itu sudah memadai untuk apa? Untuk bersih istinja, untuk istinja. Boleh faham tak? Subhanallah. Kalau batu subhanallah, tuan-tuan sekalian, Rasulullah Muhammad, dia yang ada bucu-bucu yang banyak, dia boleh guna satu batu dengan bucu-bucu yang berbeza. Mula guna batu belah ni. Jangan cari tajam ni. Cari tajam sangat, kita jadi buasir pula. Dah sekalian. Guna bucu yang ujung ni, guna bucu ujung ni, guna bucu dah memadai dah. Baik. Guna batu pun begitu, guna batu dan benda-benda yang lain yang kesat. Daun ke, lagi apa, kain ke, tisu ke, apa benda yang kesat. Ada juga benda yang tak boleh, yang Nabi larang. Sahabat cerita waktu Rasulullah SAW suruh aku pergi cari batu untuk dia istinja. Nabi nak buang, nak bayar. Sahabat pergi cari, dia jumpa 2 peti batu, satu lagi dia cari batu tak jumpa, yang besar sikit. Akhirnya dia pergi ambil najis kaldai. Dia dah lama, dia dah keras. Jadi macam batu lah. Nabi kata apa? Sebab yang ni boleh pakai, yang ni boleh pakai, yang ni tak boleh pakai sebab dia najis. Pergi cari yang lain. Tapi cari yang lain pula. Yang ketiga. Buasir lah. Buasir tak sesuai untuk guna yang ni, untuk lagi sakit dia tu. Nah, saya tak tahu, saya tak pernah tengok. Saya tak tahu keadaan buasir tu jadi macam mana. Cuma darah sebagainya. Dia syarat dia kalau nak guna batu ni, dia tak boleh cair. Najis tu tak boleh najis yang jenis sakit perut. Jenis tak sesuai. Kalau air kencing tak apa. Jenis kalau keluar daripada dubur kita ni, dia tak sama macam keluar daripada kita punya kemaluan kan. Dia begitu. Wallahu a'lam. Baik, kata Rasulullah Muhammad. Jadi ada yang dilarang, antaranya najis. Walaupun najis macam batu keras, tak boleh kita gunakan untuk istinja.
ataupun kita ambil daripada tulang. Tulang pun tak boleh. Tulang pasal apa? Tulang tu ada kehormatan dia. Kehormatan pasal apa? Dia merupakan makanan. Makanan benda siapa? Makanan benda jin. Jin ni makan apa lagi tu tak? Jin makan apa? Ya kan? Dia macam jin makan asap. Betul tak? Ada tak orang kita makan asap? Ada. Ada beradik jin tu. Sebelum tu saya tak kena mengenai itu. Ini orang Afrika Selatan yang makan asap. Baik, subhanallah. Nah. Kemudian masak dengan keringat. Itulah subhanallah. Dulu tujuan orang buat kemian. Tujuan apa? Tujuan buat kemian tu apa? Untuk hilangkan bau. Tak guna kemian, guna apa ni? Tangi, guna minyak wangi, macam-macam. Dulu-dulu tu guna kemian. Macam kemian je boleh jumpa pun dulu ni. Betul tak? Betul. Guna kemian dulu lah. Kita kalau tengok kemian pelik sikit, dia kata mak ni ada cerita. Dia kata ni ada. Orang guna ni tak boleh. Macam orang tak gunting dapur tak? Tak gunting dapur, kan? Tak gunting dapur mayat. Tak. Pasal apa tak gunting dapur? Pasal apa? Orang tak boleh tak benda lain ke? Kenapa tak gunting siapa? Apa tujuan dia tak gunting tu? Sebagai apa? Pemberat. Untuk apa? Tak bagi perut? Tembung. Itu tujuannya. Kita kalau tak boleh kena tak gunting, tak boleh tak benda lain tu. Padahal dulu ni waktu surat, tak tahulah saya ingat dulu lah tuan. Kita ni kan tengok pelik sikit, dia kata ni ada cerita, ni ada. Dulu ada seorang mana asal tentang waktu orang tengah turun jenazah apa semua, dia potong kain kapal dengan gunting. Dia orang kata lapiklah perut tu apa-apa tu. Dia kata tak ada benda nak tak, dia pusat gunting tu. Lagi kawan tu lalu apa semua dia tak gunting ni. Ni mesti ada cerita apa ni. Esok dia pergi orang mayat dia buat gunting apa? Kawan tu lalu pula kata apa? Gunting ni apa semua. Pasal apa buat gunting? Aku tak tahu. Tapi Syekh tu buat gunting. Mesti ada apa-apa cerita ni buat gunting. Lalas semua orang buat gunting. Betul tak? Memang kita macam apa tu sekalian macam orang tanam puri. Nah, tanam puri tanya apa? Ustaz, kalau tanam puri kalau saya tak buah paku boleh tak? Lepas tu dengan basuh dengan air asam, mengasam apa asam keping memang okey tak? Boleh tak kalau tak buat macam tu? Saya tanya, pasal apa yang buah asam keping? Pasal apa yang buah asam keping? Dia kata, tak tahu lah orang buah tu mesti ada cerita-cerita apa. Buah garam, buah asam keping. Pasal apa? Pasal tak mau bagi? Tahu, tak bagi fusu. Kita ni bikin buah asam keping, jangan silap lah. Kita buah asam keping, buah garam, buku lelak, buah lamtik. Esok orang potong tu. Ada orang buat begitu? Ada. Subhanallah. Nampak? Lepas tu pula pergi tanam uri, nak pergi dekat dalam pos semua, nak pergi tanam rumah, kena buah paku. Kan? Orang buah paku, pasal apa buah paku? Siapa? Orang pandai. Memang. Subhanallah. Pasal tak mau bagi binatang buah makan. Dia korek dia buat paku, dia lari lah, dia singgah lah. Kita tengok ada paku, so pandai mereka. Dia kata apa? Kalau buah paku ni apa? Dulu orang kalau apa semua buah paku nanti budak ni jadi pandai tukang, ni bagus. Saya kata lah ni orang tukang gaji tak mahal. Betul. Gaji orang tukang ni tak mahal lah, ni gaji engineer mahal, gaji lawyer pun. Buatlah kalkulator dalam tu kat mana? Ada bawa kalkulator, bawa iPad. Bawa iPad kat dalam tu, nak pun laptop dan tukang pergi cerdik. Tak, kita tak boleh tengok benda pelik sikit. Tengok benda pelik sikit. Tanya macam-macam. Ada satu tanya lagi best. Ustaz, kalau kita tengok urus jenazah tiba-tiba kucing lompat, macam mana? Kucing lompat. Kita habis apa pasal dengan kucing lompat? Dah ni kata sagi jadi betul juga ni. Saya kata apa? Kucing lompat. Memang kerja dia. Memang kerja kucing lompat, kucing tu hidup kan. Yang takutnya, yang jadi masalahnya, bila dia tu bangkit lompat kucing tu yang takut. Kalau mayat tu bangkit lompat kucing, merepek macam kita di sekalian. Dia jaga dekat, ada masalah apa. Baik, subhanallah. Batu dan benda-benda, maksudnya benda-benda yang lain. Yang pertama, tuan-tuan, perkara sunat beristinja dengan batu, disunatkan beristinja dengan bilangan ganjil. Sama ada 3, 5, 7 kali dan seterusnya. Dan juga yang kedua disunatkan juga supaya menggunakan tangan kiri. Benda kotor, guna tangan kiri.
Tadi saya nak tambah satu lagi, tuan-tuan sekalian. Yang maksudnya makruh untuk kita gunakan, yang dilarang untuk kita gunakan ketika kita beristinja juga, tuan-tuan, ialah makanan. Makanan apa? Roti ke? Roti keras ke? Jadi tengok ayam tak ada apa pun tak ada, tengok roti mengali dia ada. Saya pergi jumpa kawan dia ingat ada roti dengan jam. Itu dia masalah. Jadi roti pun macam larang. Baik, subhanallah muslimat, tuan-tuan, di 3, 5, 7 dan sebagainya disunatkan menggunakan tangan kiri. Benda-benda yang kotor, tuan-tuan, guna tangan kiri. Daripada tempat yang mulia kepada tempat yang kurang mulia, guna kaki kiri. Faham tak? Tempat yang mulia. Apa dia tempat mulia? Rumah kita contoh. Tempat yang kurang mulia apa dia? Tandas. Guna kaki Kiri. Masjid tempat mulia lah. Mulia. Keluar pada masjid tu mulia dia dengan masjid, mana mulia lagi? Masjid lebih mulia daripada keluar. Maka keluar dengan kaki Kiri. berkira tak kita macam tu? Kira. Kalau kira cantik lah. Kalau tak kira, tuan-tuan sekalian, nak kena bagi kira dulu. Nak buat apa, tuan-tuan? Tangan kanan dulu. Nak buat apa yang mulia, guna tangan kanan. Subhanallah. Guna tangan kanan. Nak pergi melangkah ke mana pun, mula kaki kanan dulu. Macam saya tak saat nak keluar dari rumah, kaki kanan saya siap. Pasal apa? Ni, kuih tengok tak? Langkah kaki kanan. Bagi langkah kaki kanan. Hampa tak ada yang langkah kaki kiri tadi. Kali keluar langkah kaki kanan dia. Tak tak? Kalau dia keluar kaki kanan apa semua, tahu belajar. Jom kita makan, minum apa semua sikit. Dapat belajar free. Malah cuma bagi langkah kaki kanan. Subhanallah. Tapi nak masuk, kalau jadi driver je tak boleh langkah kaki kanan. Nak jadi driver kereta tak boleh langkah kaki kanan. Betul tak? Betul tak? Kalau nak langkah kaki kanan, jenuh miliar lah tuan-tuan. Faham? Dapat apa pun tangan kanan. Mula dengan tangan kanan. Tangan kiri untuk benda-benda kotor, benda kotor. Sebab tu perhiasan letak tangan. Tengok, saya pakai jam tangan kanan. Pasal apa? Saya Nuruddin tegur. Saya pakai tangan kiri. Itu tangan kiri, itu tangan kanan. Dia kata perhiasan duduk tangan kanan. Tangan kiri ni khas untuk tempat yang benda-benda kotor. Cincin tak tangan kanan, jam tak tangan kanan. Mula-mula dia janggal dan sikit, belum tengok tak, tak ada jam. Tak ada jam. Tapi lama-lama tiap-tiap hari, tuan-tuan sekalian, dia rasa pelik kalau tak ada jam pada tangan kanan. Nabi SAW mulia kat tangan kanan. Sebab tu cincin-cincin Nabi SAW jadi tangan kanan. Itu kita ubah ikut Nabi SAW. Pakai cincin jari hujung, itu sunnah Nabi SAW. Beli cincin kat suami kita, hadiah ulang tahun. Tak usah beli mahal-mahal. Beli yang Zulian, daya Zulian lah. Beli yang murah pula. Ada satu dekat jual kat pasar malam tu, stainless steel. Stainless steel. Abang kata apa? Ni apa? Gambar putih-putih tak boleh pakai. Ni apa? Perak apa ni? Ada stainless steel ada bukan tahu. Dia kata. RM10 je dah ada. Batu cantik-cantik apa semua. Beli yang kecil, yang hujung. Bagi apa? Dia pakai macam sunnah Nabi SAW. Kemana? Tangan kanan. Tangan kiri untuk, termasuk juga memegang kemaluan. Makruh hukumnya memegang kemaluan dengan tangan. Pegang macam mana? Nak buang ayam ke? Nak bersama atau sebagainya tu sekalian, jangan guna tangan kanan, guna tangan kiri. Kita pandai lah ya. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, beristinja dengan air. Beristinja dengan air, beristinja menggunakan air samalah juga dengan menggunakan batu tadi, iaitu dibersihkan hingga hilang bau, rasa, zat dan warnanya. Dalam hal ini memang menjadi masalah untuk mengetahuinya. Oleh itu, untuk memastikannya adalah dengan tangan anda. Apabila ada rasa kesat, maka kemaluan itu bersih. Kita rasa kesat, bersih lah. Faham lah yang tu, tak usah cerita banyak-banyak, kita tahu. Yang benda kecil kita buat dah mudah-mudahan. Sebaik-baik saja beristinja, maka disunatkan membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Maksudnya, ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharalah kemaluanku daripada kejelekan, ini kekotoran. Lu baca dah doa ni? Baca lah. Alhamdulillah, baik, subhanallah, subhanallah saya. Tentang jemaah sekalian, ada batu, ada air. Boleh guna batu saja, boleh guna air saja. Tapi yang paling afdal di antara keduanya, batu dengan air ataupun benda kesat dengan air, yang mana lebih afdal?
air lebih afdal. Air lebih afdal, subhanallah Ustaz. Tetapi tuan-tuan, di antara kedua ni tuan-tuan Ustaz, yang lebih afdal ialah menggunakan kedua-duanya. Nabi SAW sebut berkatlah. Allah berkati kepada penduduk Quba. Penduduk Quba. Pasal apa? Pasal ketika mereka beristinja, mereka menggunakan batu dan air. Nabi SAW kata apa? Ni berkat turun kepada penduduk Quba. Pasal apa? Pasal mereka istinja, mereka guna dua-dua. Guna batu, guna air. Rupanya tuan-tuan, Rasulullah Muhammad tu cara untuk menjimatkan air. Isinya kita tuan-tuan cuba praktis tengok. Buat apa? Guna tisu dulu. Tisu dulu. Pasal tisu dulu, kemudian guna air. Air banyak tak guna lepas tu? Dah, air yang jimat. Tuan-tuan biasa makan dengan tubuh ni Aziz. Ini Aziz. Tak biasa makan dengan tubuh ni Aziz makan. Selepas makan, antara perangai dia, dia macam ni. Sama dengan Syekh Zainul Asri. Yang kata, ingat nasi ayam kita bagi kat tadi basuh tangan dia. Ayam minum, dia basuh tangan dia, boleh jilatlah, dia jilat habis semua. Dia pinggan licin tak ada apa. Dia basuh tangan dengan ayam minum. Sering basuh sikit. Jadi ayam tu taruh dalam dan pinggan. Dia gosok pinggan dia, gosok pinggan dia. Dia boleh. Ini macam kotak saya. Kotak nak? Kotak apa? Yang bekas dengan dia. Ayam ni ayam minum. Yang bekas-bekas dalam tu bekas apa? Bekas nasi. Tak ada masalah. Kemudian tuan-tuan, sebelum nak basuh tangan, dia buat macam mana? Dia ambil tisu. Sampai kering macam tak ada apa. Kemudian baru basuh sikit, jadi basuh guna air. Pasal apa? Jimatnya. Faham tak? Subhanallah tu. Allah, orang alim ni tuan-tuan, mereka ulama-ulama ni, mereka berkira buat apa pun dia berkira satu. Kita ada ayam banyak kan, basuh tangan, banyak semua ni. Pasal kita ni tak berkira, kita ni tak warak. Orang warak ni tuan-tuan, dia berkira dengan apa yang dia buat. Orang warak pagi tadi sebut cerita tentang orang warak. Subhanallah. Orang warak ni apa? Dia nak buat apa dia kira. Kalau aku buat dia jadi begini, buat dia begini, nak makan dia berkira. Kan? Tengok cok halal. Oh cok halal, alhamdulillah. Orang warak ni. Lepas tu siapa buat pula cok halal dah, okey boleh makan dia tengok. Oh dibuat oleh tai kucing 900. Oh tai kucing. Kira. Faham tak je? Dia kata, teringin nak makan goreng pisang lah. Berhenti tepi. Berhenti tengok orang goreng pisang. Dia tahu, tengok, subhanallah, tak pakai tudung. Masuk dia, jalan pergi cari balik pula. Pasal apa? Dia tak pakai tudung je. Orang Islam tu kan. Pasal apa tak beli kat dia? Kan dia orang Islam tu. Pasal dia tak pakai tudung. Apa kena mengenal tudung dengan sedap goreng pisang tu? Sedap goreng pisang dia tudung tak pakai. Sebab apa? Dia orang sebab apa? Sebab dia engkar perintah Allah. Dia ni ulama sebut, Imam Habib Allah Haddad sebut apa? Depa ni orang-orang yang penderhaka kepada Allah. Ya, penderhaka kepada Allah. Dah Allah suruh tak buat. Bila dia tak pakai tudung, dia tak berkat. Dia masak tak berkat. Yang tak semayang, ada orang tanya dia, Ustaz, apa hukum kita makan orang masak dia tak semayang? Dia masak dia tak semayang. Apa hukumnya? Hukumnya harus. Makan boleh tak masalah. Bukan sekat tak semayang. Kita makan orang bukan Islam masak, harus hukumnya. Selagi makanan tu halal. Tidak. Subhanallah. Tetapi tak ada berkat. Kalau dia tak semayang, dia nak zikir. Kita ni sambil masak zikir lah perempuan. Sambil masak selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyid wa habibi wa tabibi qalbi bermoci bagi kat suami kita makan. Dia pun bersambut. Wajah oh berkat. Makanlah jadi berkat. Turun perkataan begitu. Dia semayang pun tak, dia nak selawat tabibi pun dia tak tahu. Kita yang ngaji pun tak tahu. Kena spell. Baik semua. Pada sekalian. Itu berkat maksud. Jadi kalau kita guna pada yang paling cantik, yang paling afdal, yang paling mendapat keberkatan daripada Allah mengikut kata Nabi SAW, ialah tuan-tuan, ialah kita menggunakan kedua-duanya. Guna benda kesat dahulu. Bila tisu ke, batu ke, apa ke benda kesat dulu, kita bersihkan benda kesat dulu, kemudian kita basuh dengan
dengan air. Subhanallah, itu yang paling cantik. Baik, subhanallah. Adab beristinja. Adab beristinja, semasa melakukan istinja kita dilarang menggunakan tangan kanan. Sebut dah tadi. Katakan kepada kamu, dikatakan orang kepada Salman, Nabimu telah mengajar kamu segala sesuatu sampai soal kekotoran. Ujar Salman, memang kami dilarang menghadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil, dan bersuci dengan tangan kanan, atau bersuci dengan batu yang banyaknya tidak cukup 3 buah, atau bersuci dengan najis. Dan ulang. Subhanallah, tuan-tuan, tengok indahnya Islam kita ni, tuan-tuan. Allah, semua Allah cerita. Sampai nak pergi tandas, sampai nak basuh najis pun Allah soleh semua. Ada cara-cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Terlalu komplit Islam kita ni. Masya Allah, Rabbi Tuan-tuan Muhammad. Tuan-tuan perasan tak? Dalam Quran cerita tentang adab nak masuk bilik mak ayah. Allah maksud. Maksud kan? Surah ya. Luqman. Nak masuk bilik mak ayah, apa? Minta izin. Waktu mana? Waktu tengah hari dengan waktu selepas waktu Isyak. Pasal apa? Waktu tu mak ayah nak rehat. Sampai macam tu Islam macam kita tak tahu. Dia tanya anak kita ikut dan dia terus masuk. Pasal apa? Tak diajak dengan adab. Saya teringat dulu mak saya tak tahu ayat Quran tu, tapi dia mak ajak adab macam tu daripada kecil. Nak masuk bilik mak, waktu ni kena minta izin dulu. Nak masuk ni minta izin dulu. Kalau mak tak ada dalam bilik pun minta izin dulu. Tak boleh tak nak masuk bilik mak waktu tu. Waktu tengah hari dengan waktu malam. Sampai macam tu dia ajak adab. Subhanallah. Islam cantik. Subhanallah. Muhammad. Dia kata tentang sampai ke soal kekotoran pun dia ajak. Dia kata memang kami dilarang menghadap kiblat ketika buang air besar dan air kecil. Tuan-tuan, subhanallah, tang ni jatuh hukum. Hukum apa? Hukum kita buang najis menghadap kiblat. Buang najis menghadap kiblat. Misalnya. Tapi ustaz, rumah kami tu bilik air dia, jamban dia tu menghadap kiblat, ustaz, tu kena hukum dia. Ada tak rumah orang jamban dia menghadap kiblat? Ada tak? Sama kita beli rumah teres kan? Dia dah siap menghadap betul tu macam mana? Tuan-tuan sekalian, baik, subhanallah. Tapi nak ejah dah lah bilik air tu sempit begitu. Dia tu celok macam tu dah. Kalau ejah kali ikut ni dah jenuh. Duduk kumpul dulu. Nah, subhanallah, begini. Hukum menghadap kiblat, hukum menghadap kiblat ketika kita buang air hanyalah bila kita duduk di tempat yang terbuka, bukan dalam kalau yang berdinding, yang jarak di antara tempat kita buang najis itu dengan depan dinding kita tu tidak kurang daripada 3 hasta. 3 hasta ni macam ni. 3 hasta tu dia kurang tu kan. Itu dinding duduk di depan kita waktu tu, subhanallah. Waktu tu tuan-tuan tak apa menghadap kiblat pun tak ada masalah apa. Cerita dalam riwayat bagaimana seorang daripada sahabat yang budak anak dia, Sa'ad, waktu Nabi SAW tengah buang najis, tengah qada hajat, dia pergi panjat tengok Nabi tu kat Nabi tu. Dia budak macam ni. Tapi itulah jatuh hukum. Dia lah, kalau tak silap apa ni Ibnu Umar, kalau tak silap Allah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Tak pasti. Kecil lagi budak tu. Dia panjat dia pergi tengok Rasulullah tengah duduk qada hajat. Dia kata Nabi SAW qada hajat menghadap al-qiblat dalam tandas rumah. Tempat mana dia dalam rumah dia. Jadi subhanallah, hukum dekat situ yang tak boleh menghadap arah kiblat ni ialah bila kita duduk di tempat yang terbuka, tempat lapang, tempat yang tak ada bilik. Bukan tempat lapang, semua akan kena tu. Masya-Allah Rabbi. Nah, kita nak terkencing sangat, subhanallah, duduk atas highway ni jalan jam. Tak ada, orang ada lagi tu. Habis dia buat macam mana? Berhenti di jalan. Masuklah hutan begitu. Masuk hutan tu tak ada dinding, ada pokok lah hutan banyak. Jangan buat tepi jalan tu. Parangai tak senonoh. Saya kan orang kecil tu macam nak balik motor tu. Begini. Tak senonoh subhanallah. Pergi masuk hutan sikit apa semua, tak ada dinding, ada pokok je lah. Tak boleh menghadap kiblat, makruh hukumnya. Faham tak? Mana tak laku arah yang ni. Tengok kiblat ke mana, lihat matahari tu mana, menghadap ke arah yang ni. Duduk cantik pun. Itu jangan menghadap kiblat. Yang kedua, jangan menghadap arah matahari. Ularang buang najis. Jangan menghadap arah matahari. Tempat tu buka je lah. Pasal apa? Pasal cerah. Suluh kan dia. Orang lalu tempat. Jangan menghadap belah matahari tu makruh hukum. Lagi apa? Jangan buang najis di tempat orang lalu lalang. Pasal apa? Nanti kena celah dengan orang. Orang nak maki dia. Dia orang
celaka ada sebut mana tu. Saya lalu seorang tu dia celaka ada budak. Lu celaka ada 40 orang kita celaka semua kita. Faham kan? Dapat bagian, dapat celaan daripada Allah. Lagi tak boleh buang najis tentang masalah selamat di bawah tempat teduhan. Pokok ke, maksudnya selamat apa ni, bastok ke, bastok berkencing kat situ. Orang nak teduh kat situ. Pokok kan sebagainya selamat. Lagi dekat mana tuan-tuan masalah selamat? Dekat bawah pokok yang ada buah-buahan yang orang duk ambil manfaat daripada dia. Buah pokok rambutan. Mana pergi ambil buah rambutan? Pijak najis dia. Jatuh buah pokok dia. Jadi subhanallah tu adab ketika subhanallah kita berada pun ada. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apabila selesai melakukan istinja dan keluar daripada tandas, dahulukan kaki kanan untuk bergerak keluar dan memuji Allah yang telah menghilangkan penyakit. Alhamdulillahilladzi azaba anni adza wa afani. Daripada hadis daripada Abu Zar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar tandas bagi membaca segala puji bagi Allah yang telah membuangkan penyakit daripada diriku dan telah mengembalikan kesihatanku. Tuan-tuan, ni doa tu doa tak hafal. Nak masuk tandas baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika. Dia waktu tak masuk tandas tak boleh ingat ustaz oi. Dia waktu tu baru teringat. Kita macam gitu. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian. Baik, subhanallah. Lepas tu pelekatlah kat dinding tu, pelekat dinding tu. Bukan sebab anak tu nak pergi hafal, dak pak tu tak hafal doa. Bukan. Anak balik tadika tanya, ayah tu nak baca doa kunut Ustaz. Oi, mau tak reti dia kata. Doa kunut. Cuba ayah baca tengok. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawalla man tawallait wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tapi doa makan. Tu doa makan pak dia kata tu. Dia kata yang tu aku pergi sekolah macam dia kata.